Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tingkatan 5, bab 7, Sistem Pemerintahan dan Pentadbiran Negara Malaysia. Di bawah tajuk kecilnya, Bendera Kebangsaan. Sebelum cikgu nak mengajar, cikgu nak minta semua guru-guru dan pelajar-pelajar untuk subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Okey, tengok. Yang pertama, sejarah penciptaan bendera kebangsaan. Mulanya, jawatan kuasa khas ditubuhkan untuk membuat perakuan reka bentuk bendera Persekutuan Tanah Melayu. Jawatan kuasa khas diwujudkan untuk apa? Untuk membuat perakuan. Mereka inilah yang akan membuat perakuan yang akan mengakui reka bentuk bendera Persekutuan Tanah Melayu. Jawatan kuasa khas. Apa guna jawatan kuasa khas? Untuk memperakui reka bentuk bendera. Kemudiannya, Majlis Perundangan Persekutuan MPP mengadakan pertandingan peringkat kebangsaan untuk memilih bendera kebangsaan. Siapa yang adakan pertandingan? MPP, pertandingan peringkat kebangsaan terus untuk memilih bendera kebangsaan. Seramai 373 orang mereka mengambil bahagian. Berapa orang ambil? 373 orang ambil bahagian dalam pertandingan peringkat kebangsaan. 3 reka bentuk dipilih ke peringkat akhir. Kemudiannya, Majlis Perundangan Persekutuan bersama Akhbar The Malay Mail menjemput orang ramai memberi pandangan. 3 bendera yang dipilih ke peringkat akhir itu, Akhbar The Malay Mail dengan MPP minta semua rakyat Malaysia untuk memberikan pandangan terhadap reka bentuk tersebut. Akhirnya reka bentuk Encik Muhammad Hamzah, iaitu arkitek Kerajaan Johor, dipilih. Reka bentuk siapa dipilih? Encik Muhammad Hamzah. Selepas itu beberapa pindaan terhadap reka bentuk asal dilakukan. Ada beberapa pindaan. Dan MPP meluluskan reka bentuk bendera. Lepas buat pindaan, baru MPP luluskan. Kemudiannya, King George memperkenalkan reka bentuk bendera. Lepas MPP lulus, King George pula memperkenalkan reka bentuk bendera. Dan bendera Malaysia berkibar kali pertama pada 26 Mei 1950 di Istana Sultan Selangor. Ingatlah, mula-mula jawatan kuasa ditubuhkan dulu untuk memperakui reka bentuk. Jawatan kuasa itu guna apa? Untuk memperakui je reka bentuk. Kemudian MPP adakan pertandingan peringkat kebangsaan untuk memilih bendera kebangsaan. Berapa orang yang sertai pertandingan tersebut? 373 orang. Berapa yang dipilih ke peringkat akhir? 3 reka bentuk ke peringkat akhir. Kemudiannya orang ramai diminta untuk memberikan pandangan. Akhirnya reka bentuk siapa dipilih? Encik Muhammad Hamzah dipilih. Kemudian berapa pindaan dibuat. Akhirnya MPP telah meluluskan reka bentuk tersebut dan diperkenalkan oleh King George ke-6. Bendera Malaysia ni berkibar kali pertama di mana? Istana Sultan Selangor. Okey, tengok formula. Telaga 7 di tingkat akhir pemandangannya pendek. Di tingkat akhir telaga 7 tu pemandangan dia panjang ke pendek? Pendek sahaja. Nak naik tingkat 2 pun dah penat. Macam mana nak pergi tingkat 7? Tingkat 7 tu pendek ya pemandangan. Tak payahlah dah pergi. Okey, tengok penangan formula. Telaga merujuk pada 3. Persamaan pada huruf T di depan dan G di belakang. Telaga 3. 7 merujuk pada 7 juga. Tingkat merujuk pada 3. Persamaan pada huruf TI di depan. Akhirnya merujuk pada akhir. Pemandangan merujuk pada pandangan. Persamaan pada huruf P di depan dan dangan di belakang. Pemandangan, pandangan. Pendek merujuk pada pindaan. Jadi apa formula sejarah penciptaan bendera kebangsaan? Telaga 7 di tingkat akhir pemandangannya pendek. Telaga 7 di tingkat akhirnya pemandangan macam mana? Pendek. Okey, tengok. Telaga 7 merujuk pada 373 menyertai pertandingan peringkat kebangsaan anjuran MPP. Tingkat akhir merujuk pada 3 reka bentuk dipilih ke peringkat akhir.
Pemandangannya merujuk pada orang ramai dijemput untuk memberikan pandangan. Pendek merujuk pada lepas orang ramai dijemput memberikan pandangan. Jadi reka bentuk siapa dipilih? Encik Muhammad Hamzah dipilih. Pendek merujuk pada pindaan. Pindaan dibuat tak ada reka bentuk asal. Dan last sekali MPP lulus. King George ke-6 pun memperkenalkan. Dan bendera Malaysia berkibar kali pertama di mana? Istana Sultan Selangor. Jadi apa formula untuk sejarah penciptaan bendera kebangsaan? Telaga 7 di tingkat akhir pemandangannya pendek. Yang paling penting sekali, pelajar wajib mengetahui jawatan kuasa khas diwujudkan mula-mulanya untuk memperakui reka bentuk bendera Malaysia. Siapa adakan pertandingan lepas tu? MPP adakan pertandingan peringkat kebangsaan untuk memilih bendera kebangsaan. Kemudian baru masuk formula. Apa formulanya? Telaga 7 merujuk pada 373 yang menyertai pertandingan. Di tingkat akhirnya, tingkat akhir merujuk pada 3 reka bentuk dipilih ke peringkat akhir. Kemudian pemandangan merujuk pada pandangan. Pandangan orang ramai diminta terhadap 3 reka bentuk yang terakhir tersebut. Diminta oleh siapa? The Melemil dengan MPP. Akhirnya reka bentuk siapa dipilih? Reka bentuk Encik Muhammad Hamzah. Pendek merujuk pada pindaan. Pindaan dibuat beberapa perkara terhadap bendera asal. Akhirnya MPP meluluskan dan King George ke-6 memperkenalkan dan dikibarkan kali pertama di mana? Istana Sultan Selangor. Okey, tengok. Ini adalah pencipta bendera kebangsaan. Siapa yang cipta? Encik Muhammad Hamzah. Pihak yang terlibat sehingga terhasilnya bendera ada 2 pihak. Yang pertama MPP. MPP adakan pertandingan peringkat kebangsaan. Yang kedua, The Melemil. The Melemil bertanya pandangan semua rakyat Malaysia. Akhirnya siapa dipilih? Bendera rekaan Encik Muhammad Hamzah. Okey, nama bendera kita ialah Jalur Gemilang. Ingatlah, nama bendera kita ialah Jalur Gemilang. Apa nama bendera kita? Jalur Gemilang. Okey, maksud lambang pada bendera. Kalau dilihat pada maksud lambang pada bendera negara kita ada 4 warna. Iaitu warna merah, warna putih, warna biru dan juga warna kuning. Dan daripada bendera negara kita tu ada 3 simbol. Yang pertama, simbol bulan sabit berwarna kuning. Yang kedua, bintang berpecah 14. Dan yang ketiga, 14 jalur merah putih. Jalur merah putih tu ada 14. Okey, kita lihat satu persatu dulu. Mula-mula kita lihat warna. Semua ada apa warna pada bendera Malaysia? Ada 4 warna. Merah, putih, biru, kuning. Apa maksud merah? Merah adalah keberanian. Oh, garangnya merah. Merah tu garang. Kenapa ada garang? Sebab dia sangat berani nak marah orang. Sebab tu merah tu merujuk pada keberanian. Putih merujuk pada kesucian. Biru merujuk pada perpaduan. Ya. Warna biru ni tentang apa? Perpaduan antara kaum. Dan kuning, kedaulatan Raja-Raja Melayu. Jadi semua ada apa warna? 4 warna. Merah, putih, biru, kuning. Merah tu merujuk pada apa? Keberanian. Putih, kesucian. Biru, perpaduan kaum. Dan kuning, kedaulatan Raja-Raja Melayu. Okey, kemudian ada apa simbol dalam bendera negara kita? Ada 3 simbol. Yang pertama, bulan sabit berwarna kuning. Apa maksud dia? Agama Islam sebagai agama rasmi. Yang kedua, bintang berpecah 14. Apa maksudnya? Gabungan 14 buah negeri dalam Persekutuan Malaysia. Ingatlah, bintang berpecah 14. Nombor tu merujuk pada bilangan negeri. Bila disebut bintang berpecah 14, jadi merujuk pada gabungan 14 buah negeri dalam Persekutuan Malaysia. Dan akhir sekali, 14 jalur merah putih merujuk pada gabungan negeri-negeri di Malaysia. Cikgu ulang balik lah. Ada apa simbol dalam bendera negara kita?
ada 3 simbol. Yang pertama, bulan sabit berwarna kuning. Yang kedua, bintang berpecah 14. Dan yang ketiga, 14 jalur merah putih. Apa maksud bulan sabit berwarna kuning? Agama Islam, agama rasmi. Apa maksud bintang berpecah 14? Gabungan 14 buah negeri dalam Malaysia. Apa maksud 14 jalur merah putih? Bermaksud gabungan negeri di Malaysia. Jadi kesimpulannya, bendera negara kita ni ada berapa warna? Ada 4 warna. Warna merah, putih, biru, kuning. Dan ada berapa simbol? Ada 3 simbol. Bulan sabit warna kuning, bintang berpecah 14 dan 14 jalur merah putih. Apa maksud warna merah? Keberanian. Putih, kesucian. Kuning, kedaulatan Raja-Raja Melayu. Biru, perpaduan. Apa maksud bulan sabit berwarna kuning? Agama Islam, agama rasmi. Apa maksud bintang berpecah 14? Gabungan 14 buah negeri dalam Malaysia. Apa maksud 14 jalur merah putih? Gabungan negeri-negeri di Malaysia. Okey, ini adalah analisis kekerapan bab 7 untuk kertas 2 dalam SPM 2010-2019. Tengok, yang warna merah tu adalah SPM sebenar, yang warna kuning tu adalah SPM ulangan. Tengok yang SPM sebenar warna merah tu. 2010 naik, 2011 naik, 2012 naik, 2013 tak naik, 2014 tak naik, 2015 naik, 2016 tak naik, 2017 naik, 2018 naik, 2019 pun naik. 2020, ya berkemungkinan akan naik. Tengok SPM ulangan. 14 ulangan tak naik, 15 ulangan naik, 16 ulangan naik, 17 ulangan naik, 18 ulangan naik, 19 ulangan pun naik. So, setiap tahun dia naik. 2020 juga berkemungkinan akan naik untuk SPM ulangan. Bagi yang nak ambil SPM pada tahun 2020, tengok yang warna merah. Cikgu ulang dia punya trend lah. Naik, 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 tak naik, tak naik, naik, tak naik, 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 naik. 2020 berkemungkinan akan naik. Tolong bagi perhatian juga untuk bab 7. Okey, tengok analisis kekerapan tajuk untuk kertas 2 adalah SPM 2010 sampai 2019. Tajuk apa kita belajar tadi? Bendera kebangsaan. Setakat ni daripada 2010 sampai 2019 tak pernah ditanya lagi tentang bendera kebangsaan. Sama ada dalam SPM sebenar pun tak pernah ditanya, SPM ulangan pun tak pernah ditanya. Jadi tolong bagi perhatian yang sangat-sangat untuk tajuk bendera kebangsaan. Okey, tengok contoh soalan struktur markahnya 1, 3, 3, 3. Okey, tengok satu persatu dulu. Soalan A, dia tanya apakah nama bendera kebangsaan Malaysia? Apakah anda soalan nama bendera kebangsaan? Tengok di ruangan jawapan ada satu roman, dua roman dah. Untuk soalan struktur ni tak ada. Jadi kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada pembuka. Tengok, nama bendera kebangsaan Malaysia ialah Jalur Gemilang. Okey, tengok soalan B. Jelaskan maksud lambang-lambang berikut. Apakah anda dia nak kita jelaskan maksud. Satu roman merah. Apa maksud merah? Keberanian. Ya, disebabkan dia ada satu roman, dua roman, tiga roman. Pecahan satu roman, dua roman, tiga roman. Jadi kena jawab terus. Tak perlu buat ayat. Jadi merah, keberanian. Jawab terus keberanian. Biru, perpaduan. Putih, kesucian. Ada lagi tak warna? Ada satu lagi. Ingat, bendera Malaysia semua ada berapa warna? Ada 4 warna. Merah, putih, biru, satu lagi kuning. Apa maksud kuning? Kedaulatan Raja-Raja Melayu. Okey, kemudian tengok C. Pada pendapat anda, mengapakah bendera kebangsaan perlu dikibarkan? Apakah anda soalan? Mengapakah merujuk pada sebab? Sebab bendera kebangsaan perlu dikibarkan. Okey, tengok. Tengok di ruangan jawapan ada satu roman dengan dua roman tak? Tak ada. Jadi kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada pembuka. Tengok pembukanya. Sebab bendera kebangsaan perlu dikibarkan ialah untuk melahirkan semangat cinta pada negara. Ya, bila ada dikibar pada atas, kita tengok wah cintanya pada negara. Kemudian penanda wacana apa yang cikgu ajak? Adalah number. Lepas titik sama dengan kedua koma. Untuk melahirkan kebanggaan kepada rakyat bahawa negara kita mempunyai bendera kebangsaan. Titik. Lepas kedua, ketiga koma. Menaikkan semangat rakyat untuk berkorban memajukan negara. Okey, last sekali tengok soalan D. Bagaimanakah cara kita menghormati bendera kebangsaan? Tengok di ruangan jawapan ada satu roman, dua roman tak? Tak ada. Jadi kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada pembuka. Cara kita menghormati bendera kebangsaan ialah memasang jalur gemilang semasa hari atau bulan kemerdekaan. Titik. Penanda wacana apa cikgu ajak? Number. Jadi kedua koma. Menaikkan jalur gemilang semasa nyanyian lagu negaraku. Titik. Lepas kedua, ketiga koma. Menyertai perarakan jalur gemilang. Titik. Lepas ketiga, keempat koma. Menghias jalur gemilang di kelas atau sekolah. Titik. Ada lagi tak jawapan yang lain?
Ya, ada lagi. Contoh, selain di sekolah, di rumah boleh tak? Boleh. Menghiaskan bendera kebangsaan di rumah. Di kereta boleh tak? Boleh. Menghiaskan bendera kebangsaan di kereta. Okey, tengok contoh soalan esei. Soalan esei markahnya 4466. Okey, tengok satu persatu. Soalan A tanya, jelaskan sejarah penciptaan bendera kebangsaan negara kita. Apakah anda soalan sejarah penciptaan bendera kebangsaan? Ada formula tak? Ada. Apa formulanya tadi? Telaga 7 di tingkat akhir pemandangannya pendek. Yang paling wajib sekali pelajar kena tahu. Mula-mula jawatan kuasa ditubuhkan untuk memperakui bendera kebangsaan. Lepas tu siapa buat pertandingan? MPP buat pertandingan peringkat kebangsaan. Okey, tengok. Soalan esei ni seperti biasa pembukanya wajib kena tulis. Okay, tengok apa pembukanya. Sejarah penciptaan bendera kebangsaan negara kita ialah sebuah jawatankuasa ditubuhkan untuk membuat perakuan reka bentuk bendera Persatuan Tanah Melayu. Titik. MPP mengadakan pertandingan peringkat kebangsaan bertujuan memilih bendera kebangsaan. Telaga 7 menuju pada 373. Seramai 373 orang mereka bentuk mengambil bahagian. Tingkat akhirnya menuju pada 3 reka bentuk dipilih ke peringkat akhir. Pemandangannya MPP dan akhbar dan melemil meminta pandangan semua rakyat Malaysia. Akhirnya reka bentuk siapa dipilih? Reka bentuk Encik Muhammad Hamzah dipilih. Ada lagi tak jawapan lain? Ada. Ingat balik formula. Telaga 7 di tingkat akhir pemandangannya pendek. Pendek tu apa? Pindahan dibuat terhadap reka bentuk yang asal. MPP meluluskan King George ke-6 memperkenalkan dan dikibarkan kali pertama di Istana Sultan Selangor. Okey, tengok soalan B. Terangkan maksud warna dan simbol yang terdapat pada bendera kebangsaan kita. Apa kehendak salah? Warna dan simbol. Ada berapa warna semua? Ada 4 warna. Ada berapa simbol? 3 simbol. Warna tu warna apa? Merah, putih, biru, kuning. Simbol tu simbol apa? Bulan sabit warna kuning, bintang berpecah 14 dan 14 jalur merah putih. Okey, tengok pembuka soalan ni. Maksud warna putih terdapat pada bendera kebangsaan kita ialah kesucian. Titik. Lepas titik penanda wacana apa cikgu ajak? Number. Jadi kedua, koma. Maksud warna merah pula ialah keberanian. Lepas merah, ada lagi tak? Ya, ada biru. Biru perpaduan. Satu lagi kuning. Kedaulatan Raja-Raja Melayu. Manakala maksud simbol bulan sabit berwarna kuning ialah agama Islam, agama rasmi. Titik. Lepas titik. Kedua, koma. Maksud simbol bintang berpecah 14 ialah gabungan 14 buah negeri dalam Persekutuan Malaysia. Ada lagi tak simbol? Ya, ada satu lagi. Iaitu 14 jalur merah putih bermaksud gabungan negeri-negeri di Malaysia. Okey, tengok soalan C1 Roman. Berdasarkan pemahaman anda, uraikan kepentingan bendera kepada sesebuah negara. Apakah anda soalan? Kepentingan bendera. Okey, seperti biasa soalan esei wajib ada pembuka. Tengok pembukanya. Kepentingan bendera kepada sebuah negara ialah menjadi lambang rasmi bagi sesebuah negara. Betul ke jadi lambang negara kita? Kalau kita masuk sukan ni, Perdana Menteri ke, rakyat Malaysia ke kena pi ataupun bendera yang pi dulu? Bendera pi dulu. Sebab bendera menjadi lambang rasmi bagi sesebuah negara. Hal ini agar dapat menaikkan imej negara di peringkat antarabangsa. Contohnya M. Magendran yang memacatkan bendera Malaysia di Gunung Everest sebagai bukti rakyat Malaysia pernah menjejakkan kaki ke gunung tertinggi di dunia itu. Ya, bila pacak bendera Malaysia di atas Gunung Everest, kemudiannya orang lain pula pi, orang lain akan tengok, ada bendera Malaysia, bermaksud negara Malaysia pernah menjejakkan kaki di mana? Di Gunung Everest. Okey, penanda wacana apa cikgu ajak? Guna number. Jadi kedua, koma, menjadi simbol perpaduan kaum. Hari ini agar masyarakat dapat hidup bersatu padu. Ya, bila tengok satu bendera saja yang ada di negara kita, iaitu bendera Malaysia, semua rakyat akan bersatu padu untuk meningkatkan nama negara. Contohnya lahir masyarakat majmuk di negara ini yang hidup saling bertolak ansur. Ya, kita saling bertolak ansur sebab kita satu negara, satu bendera. Kesannya negara menjadi aman dan sejahtera. Okey, lepas kedua. Ketiga, lambang kedaulatan negara. Hari ini kerana negara bebas dari penjajah atau mendapat kemerdekaan. Contohnya dapat memerintah negara sendiri dengan mengamalkan sistem demokrasi berparlimen. Last sekali lepas ketiga. Keempat, pemangkis semangat
patriotik rakyat. Hal ini agar rakyat dapat bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu demi menaikkan nama negara. Contohnya Datuk Lee Chong Wei yang memenangi Sukan Asia dalam acara badminton. Kesannya nama negara gah di peringkat antarabangsa. Ya, untuk soalan kibat ni seperti biasa yang cikgu ajar mesti ada 4 perkara. Ada isi, ada huraian. Huraian bermula perkataan hal ini. Kemudian ada contoh bermula contohnya. Last sekali ada kesannya. Kalau 6 markah, sekadar 2 isi pun dah cukup. Tapi nak keluar periksa dalam keadaan was-was ke puas-puas? Ya, kalau nak puas-puas, digalakkan menjadi galak bagi jawapan lebih. Pelajar sejarah kena jadi galak. Galak untuk apa? Galak bagi jawapan lebih. Di sini sengaja cikgu bagi jawapan banyak untuk pelajar mempunyai kepelbagaian jawapan. Okeylah, sekali tengok C. Roman. Terdapat segelintir rakyat Malaysia tidak menghormati jalur gemilang, berikan cadangan untuk menerapkan kesedaran kepada mereka yang terlibat. Apa kehendak soalan? Rakyat tidak hormat jalur gemilang. Cadangan kita untuk menerapkan kesedaran. Jadi, jawapannya cadangan untuk menerapkan kesedaran kepada rakyat Malaysia yang tidak menghormati jalur gemilang ialah mengenakan hukuman berdasarkan peruntukan dalam perlembagaan. Kemudian huraiannya, hal ini dapat menyedarkan rakyat tersebut. Titik. Contohnya, penjara seumur hidup. Titik. Last sekali, kesannya dapat memberi pengajaran kepada rakyat Malaysia agar sentiasa menyayangi dan menghormati jalur gemilang. Penanda wacana apa cikgu ajak? Kedua. Jadi cadangan kedua ialah melucutkan kewarganegaraan. Huraian hal ini agar dapat menimbulkan rasa sayang terhadap negara. Contohnya, hukuman dibuang negara. Last sekali, kesannya timbul rasa kesedaran terhadap tindakan yang dilakukan terhadap jalur gemilang. Timbul rasa kesedaran ataupun timbul rasa bertaubat ataupun ingin berubah daripada melakukan tindakan terhadap jalur gemilang. Ada lagi tak tindakan lain? Memberi kaunseling. Ya, boleh memberi kaunseling kepada orang yang melakukan tindakan tidak menghormati jalur gemilang. Ya, isinya apa? Memberi nasihat. Contohnya memberi kaunseling. Hal ini agar mereka bertaubat daripada melakukan tindakan yang tidak sewajarnya terhadap jalur gemilang. Kesannya, tindakan tersebut tidak lagi berulang. Okey, hanya sekadar itu sahaja daripada cikgu. Kita jumpa lagi dalam kelas seterusnya. Permintaan cikgu yang terakhir, tolong subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.